Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita bersama-sama semula untuk kita menyambung lagi, teruskan lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini. Dan pada kali ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-12. Di bawah tajuk Hindari Ajaran Sesat. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu memahami takrif dan ciri ajaran sesat. Kita nak belajar dulu, nak tengok dulu apa dia pengertian dan ciri bagi ajaran sesat. Yang kedua, mempelajari kesan melakukan ajaran sesat. Yang ketiga, mengetahui cara menjauhi ajaran sesat. Dan seterusnya jawab soalan kebat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Takrif ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makna kita nak kategorikan dia sebagai ajaran sesat, kita tak nyatakan agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha sebagai kategori ajaran sesat. Akan tetapi yang kita takrifkan sebagai ajaran sesat di sini ialah ajaran yang didakwa sebagai satu ajaran dalam aliran Islam, sedangkan hakikatnya dia bercanggah, dia tidak menepati ataupun dia bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri ajaran sesat. Kita lihat dulu dari sudut Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sudut Quran dan Sunnah, ajaran sesat ini dia memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Mereka faham, mereka tafsir mengikut kehendak mereka, logik akal mereka, bukan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Sebagai contoh, Ustaz sebut dalam bab perkahwinan disebutkan dengan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka mereka mentafsirkan dengan kahwinilah perempuan di kalangan kamu yang mana disebutkan mathna, dua-dua. Bila dua-dua jadi 4. Wa thulatha, 3-3. Tambah pula jadi 6 pula. 6 tambah 4, 10. Waruba, 4-4. Dah. 4-4 jadi 8. Jadi tambah. Daripada 4 tambah 6 tambah 8. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka hujung sekali tambah 1. Maka mereka jumlahkan ke semua sekali. Itulah jumlah yang mereka boleh kahwini. Mereka dakwa bahawa ia berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi mereka terjemahkannya, mereka tafsirnya mengikut cara mereka yang tersendiri. Kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Mereka mendakwa Quran yang kita baca ni Quran zahir, sedangkan ada Quran batin. Kalau ada orang sebut Quran zahir, Quran batin, maka tahu ini ajaran sesat. Yang ketiga, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Mereka ni, di kalangan mereka, ada yang hanya mengaku pegang pada Quran, walaupun cara tafsirannya salah. Dan mereka total secara keseluruhannya, mereka menolak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri ajaran sesat dari sudut akidah. Antaranya ialah mengaku menjadi Nabi atau Rasul. Atau setidak-tidaknya dia mengaku mereka ini adalah merupakan wakil bagi Nabi. Itu dia panggil antara ciri ajaran sesat dalam bab akidah. Yang seterusnya, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ni siapa? Imam Mahdi ni seorang manusia, seorang pemimpin akhir zaman yang akan lahir nantinya, akan berhadapan dengan Dajjal, berpakat dengan Nabi Isa alaihissalam untuk menentang Dajjal. Itu Imam Mahdi. Yang ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa.
Yang keempat, memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Kita lihat bagaimana kadang-kala mereka memuja, mensucikan guru-guru mereka untuk dapatkan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Yang seterusnya, mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Kita kena yakin bahawa agama Islam sahaja yang betul. Siapa-siapa yang mempercayai bahawa agama lain pun betul juga, maka dia dikira sebagai orang yang sesat daripada agama Islam. Yang terakhir, menolak alam ghaib seperti roh, malaikat dan juga jin. Mereka tak percaya ada alam ghaib. Mereka tak percaya ada alam barzakh. Mereka tak percaya adanya mahsyar, syurga dan neraka. Ini di antara ciri-ciri dari ajaran sesat yang melibatkan soal akidah. Seterusnya, ciri ajaran sesat dalam bab ibadah, iaitu menolak kewajipan ibadah fardu. Ramai yang tolak kewajipan ibadah fardu, seperti tolak kewajipan solat atau mengubah suai solat tersebut. Yang kedua, beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Ni sebagai contoh. Mereka hanya berzikir, tujuannya itu nak gantikan solat. Mereka berhujah dengan menyatakan bahawa solat itu diperintahkan untuk kita mengingati Allah. Kalau kita dah ingat Allah dah, maka tak perlulah kita menunaikan solat. Ini salah satu daripada ciri bagi ajaran sesat. Yang ketiga, menunaikan ibadat haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah Al-Mukarramah. Mereka buat haji di tempat mereka, di kawasan perkampungan guru mereka. Mereka tak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Yang keempat, menghalalkan penzinaan. Menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Mereka buat suatu perkara yang mana ianya tidaklah menepati syarat nikah, tetapi mereka iklankan ia, mereka isytiharkan ia sebagai suatu bentuk pernikahan, yang mana dengan cara tersebut mereka boleh berkahwin lebih ramai daripada bilangan yang dibenarkan dalam agama Islam. Kita lihat ciri ajaran sesat dari sudut akhlak. Ada sudut akhlaknya pula, mengejek, merendah-rendah dan mempersendakan sahabat Nabi. Itu antaranya. Bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya yang benar. Taksub dengan guru, menganggap dia sahaja yang betul, orang lain semua salah, orang Islam yang lain semua salah. Ini merupakan ciri juga ajaran sesat dalam bentuk akhlak. Yang ketiga, memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah, sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Apa yang diamalkan oleh masyarakat Islam, ia dianggap sebagai amalan kulit. Yang mereka buat itulah amalan isi, amalan yang sepatutnya dilakukan, yang betul-betul berkualiti. Jadi mereka remeh-remehkan segala yang dilakukan oleh masyarakat Islam secara umumnya. Kita lihat pula kesan melakukan ajaran sesat dari sudut agamanya ialah melemahkan iman, merosakkan akidah. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat ni, iman dia rosak, akidah dia rosak, maka dia tidak lagi dikira sebagai seorang Muslim. Yang kedua, menjatuhkan imej umat Islam. Jatuh imej. Kenapa? Kerana kita lihat banyak di kalangan ajaran sesat ini, amalan-amalan mereka adalah tidak logik. Amalan-amalan mereka merupakan amalan yang jauh tersasar daripada ajaran Islam yang sebenar. Dari sudut ekonomi, melahirkan individu yang pasif dan malas. Tak nak bekerja, mungkin hanya bergantung kepada rezeki yang Allah bagi. Kononnya, dia adalah merupakan orang yang begitu yakin dengan Allah SWT, sehingga rezeki boleh turun dengan begitu sahaja. Seterusnya, membelanjakan wang pada perkara yang tidak berfaedah. Contohnya, memberikan keseluruhan atau sebahagian besar daripada rezeki yang mereka perolehi kepada guru-guru mereka. Ini akan merosakkan dari sudut ekonomi umat Islam. Kesannya melakukan ajaran sesat, kesan melakukan ajaran sesat dari sudut politik pula ialah menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Sebahagian daripada ajaran sesat menganggap bahawa
orang lain semuanya adalah tidak Muslim. Orang lain yang tidak mengikut cara mereka adalah bukan Islam. Dan orang-orang itu adalah sepatutnya diperangi dan sampai kepada peringkat kemungkinan halal darah atau boleh dibunuh. Kedua, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Bila berlaku taksub, maka mereka tak terima pandangan yang lain, mereka tidak menghormati kumpulan yang lain. Maka dengan itu akan timbulnya suasana yang tidak stabil dalam suasana politik negara. Dari sudut kemasyarakatan, iaitu membentuk masyarakat yang agresif dan kasar. Bila mana mereka menyangka bahawa mereka sahaja betul, mereka akan bertindak agresif. Mereka berkasar dengan orang lain. Yang kedua dari sudut kemasyarakatan ialah memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim kerap berlaku bila mana mereka yakin dengan suatu perjuangan mereka, dengan satu ajaran yang mereka ikuti, mereka tidak lagi berhubung, mereka tidak lagi menghormati keluarga mereka, kerana keluarga mereka ini mereka anggap sebagai orang yang tidak betul dari sudut pegangan agamanya. Kemudian kita lihat cara menjauhi ajaran sesat. Tak ada cara yang lebih ampuh sebenarnya, melainkan dengan ilmu, iaitu mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Belajar betul-betul apa dia, akidah kita yang patut kita pegang. Maka dengan itu kita dapat kenal akidah-akidah yang salah dan kita tidak mudah untuk terpengaruh dengan akidah-akidah yang salah itu. Yang kedua, dari sudut sahabat, menghindarkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Tengok ilmu dan amalannya nampak pelik, tak bersesuaian dengan ilmu yang kita pelajari, dari sudut akidahnya, dari sudut amalan ilmu yang kita pelajari, yang diajarkan dalam dalam ilmu yang berkait dengan fiqh sebagai contohnya. Maka orang-orang ini, jika kita nampak amalan-amalan mereka itu agak pelik, maka jauhkan diri kita daripada bersahabat atau daripada berkawan dengan mereka. Cara menjauhi ajaran sesat dari sudut amal, memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah sebutkan tadi, nak beramal dengan amalan yang benar-benar ikut Al-Quran dan Sunnah, kita kena ada ilmu. Kita kena kenal amalan-amalan tersebut memang originalnya datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, dari sudut kajian, jika kita merupakan orang yang mampu, jika kita orang yang cukup ilmu, maka kita boleh membuat kajian, mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Jika kita tidak mempunyai ilmu, maka kita ikut apa yang ada di dalam perbincangan ataupun yang diajar oleh guru-guru yang diiktiraf di dalam masyarakat kita. Seterusnya, cara menjauhi ajaran sesat yang seterusnya dalam bentuk doa. Itu berdoa memohon petunjuk agar sentiasa berada di jalan yang benar. Kita ni tak lepas daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan kita berada di jalan yang betul, berada dalam agama Islam yang benar, tidak terpesong kepada mana-mana ajaran sesat. Dan taubat, iaitu bertaubat kepada Allah atas ketelanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat. Langkah yang perlu kita ambil juga setelah kita berdoa, kita bertaubat. Jika bertaubat kepada Allah atas ketelanjuran, kalaulah kita ini dah terlanjur sedikit mengikut dan beramal dengan perkara-perkara yang tak betul, maka kita memohon kepada Allah SWT, bertaubat, memohon keampunan daripada Allah SWT atas kesalahan yang kita lakukan itu. Dan step yang terakhir, kita lihat soalan kebat. Soalan kebat kali ini berbunyi, terdapat cadangan supaya solat Jumaat dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemukakan hujah anda bagi menolak cadangan di atas. Macam mana kita nak jawab? Jawapan yang Ustaz cadangkan adalah kita jawab dengan merupakan cadangan yang sesat.
Okey, untuk soalan kebat dah Ustaz kita bagi tahu dah. Tak perlu ada intro-intro, terus masuk jawab je. Merupakan cadangan yang sesat kerana ia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kesannya akan mengundang kemurkaan Allah. Kalau kita ikut, akan mengundang kemurkaan Allah. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Baiklah. Kita dah sampai kepada penghujung, dah sampai kepada penutup. Sila klik link di bahagian deskripsi di bahagian bawah video untuk jawab soalan. Dan jangan lupa juga share video, subscribe kalau belum lagi. Dan Ustaz sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.